construct-nya adalah construct knowledge, pengetahuan di sini ya. Okey, pengetahuan. Untuk konstruk pengetahuan ni hak paling simple lah. Tadi teacher dah cerita yang paling rendah level of difficulty. Contoh soalan dia bermula dengan what is the meaning of. Ni contoh tapi tak semestinya sentiasa tanya meaning. Kadang-kadang tu dia tanya, dia just suruh kita tandakan tick the correct answer pun ada. Okay, what is the meaning of spring constant? Okay, kalau soalan yang meaning macam ni, yang perlukan kita present dalam bentuk jawapannya adalah dalam bentuk formula. Contohnya, spring constant ni adalah K. K, right? Ni tajuk tingkatan 4, iaitu hukum Hooke. Daripada F is equal to Kx. So what is K? F is force daya. K is spring constant, X is extension, pemanjangan spring, maka K is F over X. Okey, kalau kita hanya nyatakan dalam jawapan kita adalah K is equal to F over X, kalau kita present macam ni je, tak dapat jawapan, tak dapat markah. Okey, sebab untuk soalan yang melibatkan construct knowledge, ataupun meaning apa semua yang kita ambil daripada jawapannya adalah daripada formula, we have to nyatakan what is F and what is X. Jadi contoh di sini kita boleh sebut dalam perkataan the ratio of force to the extension, atau kita boleh nyatakan formula, but formula ni kita kena nyatakan what is K, what is F and what is extension. Jadi tanpa penerangan setiap simbol yang kita guna, maka jawapan tidak diterima walaupun betul K sama dengan F over X ni, kita boleh dapat daripada list formula dalam soalan actually ya. Tapi tak diterima sebagai jawapan. So be careful yang ni ya, kena ingat. Yang ni selalu teacher jumpa, ada bahasa Inggeris Kelantan jaga-jaga. Okey, jadi jawapan yang selalunya pelajar bagi tanpa penerangan. Dia bagi formula sahaja. Okay, for example, what is meant by pressure? Dia bagi pressure is F over area. Macam tu je. Jadi kena tulis. Kalau rasa tak nak nyatakan what is F, what is A, maka kita just tulis FORCE over area. Ni pun betul. Kita bagi nama penuh. Okay, itu untuk knowledge structure. Essay pun samalah. Okay, yang second ni, what is the meaning of melting point? Okay, kalau melting point ni, dia tidak melibatkan formula. So, tak clear ke suara teacher? Okay ke? Okay. Clear. Okay, go. Okay. Alhamdulillah okay teacher. Terima kasih. Jadi mungkin tu komputer masing-masing kot boleh ni ya. Okay, teacher continue Okay, meaning of melting point. Jadi melting point ni tidak ada dalam senarai rumus. So yang ni kita kena make it dalam bentuk ayat. Jadi apa maksud melting point? Dia adalah, kena sebut dia punya keywordnya adalah temperature. Kena ada temperature where solid changes to liquid. Jadi kena ada perkataan di sana. Kalau tak ada temperature ni, sebab dia merujuk kepada suhu. Apa maksud melting point ni? Takat lebur. Okay, kena ada perkataan temperature lah. Okay, itu untuk contoh soalan struktur. Okay, ni contoh-contoh soalan. Kita bukan nak discuss jawapan semua sekali. Untuk malam ni, teacher hanya perkenalkan format ataupun kita perkenalkan konstruk berdasarkan soalan kertas 2. Okey, contoh lain yang boleh kita katakan di bawah construct knowledge, what is mean by speed. Jadi ni teacher kumpulkan daripada soalan-soalan daripada SPM yang lepas-lepas lah. Contoh daripada 2006, soalan pertama dia, what is mean by speed. Speed ni kita boleh dapat daripada formula. What is mean by equilibrium state, keadaan keseimbangan. Yang ni tak ada formula. Yang ni kita perlukan explanation. Jadi sebab tu teacher kata kalau
untuk soalan knowledge ni ada yang selalu pelajar boleh jawab tapi ada yang tak boleh. Kalau yang bentuk ayat panjang-panjang tu, apa maksud longitudinal wave? What is meant by transverse wave? Kadang-kadang pelajar dia tak menghafal benda-benda macam tu. Kalau bentuk formula, okay, you all boleh based on formula dalam kertas soalan and then boleh guna dia sebagai jawapan. Okay, jadi what is meant by virtual image? Image maya. Image maya ni pun benda simple je tapi kadang-kadang kita macam kata tak ni sangat, tak alert sangat. Visual image is the image that cannot be formed on the screen. Okay, ni contoh-contoh je lah. Teacher tak nak bincang jawapan, just nak tunjukkan pattern. Okay, yang ni daripada 2005 and 2004. What is meant by coherent wave, gelombang, coherent, evaporation, density. Ni contoh-contoh dia lah. Semua yang melibatkan meaning dikira sebagai construct knowledge. Okay. Knowledge lagi, kita proceed lah. Ni just contoh. Okay, now. Okay, sorry. Sekarang kita pergi kepada construct yang kedua. Understanding. Okay, understanding. Ni dia punya level of difficulty dia tu tinggi sikit lah. Dan biasanya peruntukan markahnya pun meningkat. Okay, kalau tadi just 1 mark, sekarang maybe 2 or 3 marks. Okay. Soalan dia biasanya dia tanya kenapa? We need to explain. Okay, contohnya why? Kenapa? Diameter of a wire should be measured at different places. Kenapa perlunya kita mengukur diameter satu wire ni pada tempat-tempat yang berbeza. Tapi yang ni 1 mark. 1 mark ni maybe soalan subto lah. Sangat kita kata mudah lah sebab just explain dalam 1 point dah dapat markah lah. Okay, contoh jawapannya adalah to determine the mean, purata, mean of the diameter so that the accuracy will increase. Okay, ni yang 1 mark. Kalau yang markah lebih banyak, maka explanation kita pun perlu tambah lah. Contoh why mattress, tilam is placed at high jump event. Biasanya tilam yang peak mattress tu, yang ada event, sport event tu, kita panggil apa? Lompat tinggi ke? Lompat jauh. Yang ada galang tu and then kita lompat jatuh atas tilam ni. Jadi dia mesti tebal lah. Okay, thick mattress. Jadi 3 markah di sini. Okay, for 3 marks kita kena explain. Okay, mattress ni tujuan kita guna thick mattress ni sebenarnya untuk lengthen the time of collision. Okay, memanjangkan masa. Kenapa perlu panjangkan masa? Sebab kita nak force tu adalah reduce or decrease. Okay, dengan formula F is equal to mv minus u over p. This is formula for impulsive force. Masih ingat tajuk tingkatan 4 Okay, force. Jadi di sini force lengthen the time means masanya panjang. Sebab tu bila kita jatuh atas tilam, jadi masa yang diambil adalah panjang. And then daya kurang because of inversely proportional. Okay, inversely proportional. Okay, ataupun yang ni because of yang change of momentum ni adalah constant, kita tak perlu nyatakan dalam formula. Kita hanya ambil formula macam ni pun boleh. That is F directly proportional to 1 over T. Kita bagi macam ni pun boleh dikira sebagai jawapan. Jadi sini 1 markah yang kedua, ini markah yang pertama, markah kedua. And then daripada situ bila force decrease, then the leg of jumper will not be injured due to force, impulsive force yang kurang tadi. Okay, itu contoh jawapan untuk understanding yang 3 marks. Okay, kita proceed lagi. Okay, now construct yang ketiga. Tadi yang kedua, pertama knowledge, yang kedua understanding, yang ketiga ialah application. So now teacher nak present untuk application. Okay.
Untuk application kita ada kita tengok dulu yang kuantitatif. Ni saya tunjuk yang kuantitatif. Kuantitatif ni melibatkan calculation. Jadi apa yang perlu step yang perlu kita buat untuk solve the problem melibatkan quantitative application ialah yang pertama, kita rewrite all the information given using symbol. Ataupun teacher ada perkenalkan satu ringkasan yang kita panggil teacher yang ni mungkin kalau student yang dah belajar dengan teacher dia tahu LCSC. L for list out the data given, C for choose formula, and then lepas kita choose, kita substitute, then kita calculate. Jadi kita ada step. Sorry susah sikit nak tulis ni. Okey, jadi samalah kat sini. Rewrite all the information ni, maknanya kita list out information ni adalah data-data yang diberi dalam soalan. And then kita choose the suitable equation ataupun suitable formula. Kalau suitable formula ni pun ada yang diberi dalam kertas soalan, tapi ada juga yang tidak diberi. Maknanya bukan 100% formula diberi dalam soalan. And then barulah kita buat gantian nilai dalam formula iaitu substitution, and then the last barulah kita calculate and then dapatkan jawapan dengan unit yang betul. Itu ringkasan step untuk kita apply bila menjawab soalan quantitative application. Okey, kita tengok contoh. Okey, contoh yang teacher pilih ni sebenarnya format soalan fizik ni tak berubah sangat walaupun mungkin soalan lama ke ni. Kalau berubah pun ada sikit-sikit je. Still dia base kebat-kebat ni, fizik ni daripada dulu lagi dah kebat. Sampai sekarang pun macam tak banyak perubahan. Okey, contoh SPM 2007 teacher ambil tu yang soalan calculation bahagian section C bahagian D yang 5 marks. Tadi kita dah bincang untuk section C ni 5 marks untuk application menggantikan bahagian B iaitu construct mengkonsepsi. Okey, yang ni kita tengok application dulu. Okey, soalannya a tanker of mass 1800 kg accelerates from rest to a velocity of 45 km per hour in 10 seconds. Jadi daripada maklumat yang diberi ni kita highlight data-data. Okay, first we have mass. Kita ada mass dengan simbol M, and then kita ada this one 45 km per hour is velocity. Okay, but kalau kita tengok pada unit dia bagi kilometer per hour, and then kita ada T. Okay, untuk soalan ni kadang-kadang data yang diberi adalah dalam bentuk data tersirat. Kalau tersurat tu kita kata nampak nombor-nombor yang diberi, macam contoh 1800 ni jelas dalam bentuk nombor, that is data untuk jisim. Yang ni untuk halaju, yang ni untuk masa. Okey, tetapi ayat yang diberi ni adalah accelerates from rest. That means dia ada meaning di sini. From rest means halaju awalnya should be from zero. From rest kan tak bergerak. Jadi bila dia mengalami perubahan halaju daripada 0 to 45 km per hour means dia mengalami acceleration. Okey. Jadi kat sini ada dua benda yang teacher nak emphasize-nya. Yang pertama ialah data tersirat iaitu yang tidak diberi dalam bentuk nombor. And then yang kedua ialah unit. Jadi sekarang ni kalau kita tengok pada kilometer per hour, this is not in SI unit. But this one dalam second. Ni SI unit, yang ni juga SI unit. Means kita kena selaraskan. Untuk solve the problem kita kena tukar this one dulu. Okay, jadi soalannya belum kita tengok lagi. Apa lagi soalannya? Okay, yang pertama ni 5 marks ni. Okay, untuk soalan pertama dia tanya ni 5 marks untuk application, quantitative application. Calculate the acceleration of the tanker. Okey, kita pun letak A sebagai tanda soal untuk kita calculate lah. Jadi daripada A
Kalau kita tengok, kita listkan data-data yang ada, and then kita choosekan formula yang sesuai. Apa formula A? A is V minus U over T, right? Jadi kalau kita tengok kat sini, V kita ada, this one, final velocity. U yang tersirat, yang tak nampak lah. Maksud teacher yang tidak diberi dalam bentuk nombor. Kita ada U kosong dan masa di sini 10 second. Kalau kita masukkan data dengan V-nya adalah kilometer per hour, kita nak dividekan dengan time taken in second, dia tak selaras. Okay, so the first step, kita kena convert kilometer per hour to meter per second supaya kita boleh selaraskan dengan second masa di sini. That is the first step kita. Okay, jadi kita tengok contoh jawapan. Okay, sorry, yang kedua pula. Hello? Hello? Okay ke? Kita proceed lah. Okay, calculate the force. Jadi dua sekarang kita nak. Yang pertama, what is A and what is force? Hai. Okay, ada yang berhai-hai tu. Okay, kita lihat contoh jawapan. Okay, contoh jawapan untuk yang ni application, quantitative application tadi. Apa yang teacher dah maklumkan tadi ialah the first kita akan list out semua data yang diberi. Tadilah kalau sini kita ada M, U ni yang tidak diberi dalam bentuk nombor tapi dia nyatakan dalam bentuk ayat from rest. So kita letak sebagai 0 meter per second. Okay, 45 kilometer per hour and then 10 second. Jadi step selepas kita rewrite ataupun kita list out the data given, we have to convert SI unit, this one. Kilometer per hour bukan SI unit. So kita kena convert dulu. Okay, yang ni kadang-kadang student akan terhang di sini. Dia nak tukar kilometer per hour kepada meter per second ni, kadang-kadang dia tersilap di sini. Dia jugalah. Jadi kena tengok balik conversion of unit. Daripada tajuk form 4, kita belajar mula-mula, kita belajar physics. Dalam tajuk pertama ada diterangkan bagaimana untuk kita nak convert unit kepada SI unit lah, nak tukar-tukar unit. Okay, now 45 kilometer we have to multiply by 10 to the power of 3. That means 10 multiplied by 1000 lah. And then divide by, yang ni adalah 3.6 times 10 to the power of 3 ni apa? Ni adalah 1, dia actually macam ni ya. Okay. Okay, teacher buat macam ni ya. Formulanya adalah V. Kita ambil 45 kilometer per 1 hour. Jadi sini kilometer ni 45 multiplied by 10 to the power of 3 meter. And then 1 meter ni, yang ni actuallynya 1 meter ni kita tukar kepada second iaitu 3000 ataupun 3.6 times 10 to the power of 3 second. Tu yang kita dapat macam ni. Then kita akan dapat jawapannya adalah 12.5 meter per second. Jadi untuk tukar unit ni kita dah dapat markah, satu markah di sini. Okay, belum lagi untuk jawapan akhir yang kita nak ialah acceleration, pecutan. Maka okay, kita ambil pula formula yang terlibat untuk acceleration is change of velocity, V, final V minus initial final velocity minus initial velocity and then divide by time taken. Yang ni baru betul sebab yang ni dalam meter per second. Kalau kita masukkan unit, yang ni dalam meter per second and then yang ni dalam second, maka second yang dekat bawah ni bila kita buat naik atas dia akan jadi meter per second square ataupun meter second minus 2. Because of this one, second naik atas dia akan jadi second 2 kali lah. Second negative 1, second negative 1. So dia akan jadi meter per second square macam ni. This is the unit for acceleration, unit SI. So kita dapat 3 marks here. Untuk A, ni bahagian A sahaja untuk dapat acceleration je. Okay, kita teruskan dengan bahagian kedua untuk dapatkan what is force. Jadi okay,
force ni F is equal to MA. The formula is F sama dengan MA, mass multiplied by acceleration. Jadi mass is given in question dia dah ada 1800 kilogram. Okay, masukkan di sini. And then multiplied by acceleration here. So kita akan dapat jawapannya adalah 2250 Newton. Jadi 2 marks di sini adalah untuk, satu adalah untuk dah bertindih pula, sorry ya. Satu untuk substitute dia punya nilai MA, and then markah yang kedua ialah untuk final answer with correct unit. Okay, jadi itu untuk 5 marks bagi soalan application, quantitative application. Okay, now kita proceed lagi. Yang seterusnya ialah construct yang keberapa sekarang kita? Teacher dah explain construct knowledge, kemudian understanding, and then application. Okay, seterusnya kita akan tengok ialah construct yang ketiga, iaitu conceptualize, mengkonsepsi. Jadi untuk conceptualize ni soalannya agak mudah untuk di-score. Jadi make sure untuk soalan ni you dapat full mark. Okay, yang pertama kita kena buat make and state the observation. Untuk soalan ni perlu observation skill and then critical thinking. Okay, yang kedua kita perlu buat comparison. Okay, make the comparison. Biasanya soalan dia akan bagi dua gambar and then dia minta kita compare something, and then kita buat relationship. Okay, kita akan nyatakan relationship between two variables. And then last dia akan minta kita nyatakan what is the principle or law or apa konsep physics yang terlibat dalam soalan tersebut. Okey, kita tengok contoh. Okey, ni just selingan je. Rasanya semua dah ramai yang tengok gambar ni. Jadi biasa saja je, kadang-kadang kita bagi ceramah student dah mula mengantuk tu, bila tunjuk gambar tu dia pun dah mula proses, mind dia dah mula ni. Kalau rasa tadi dah layu sekarang, tengok gambar ni dia mula proses, gambar apa ni? Okey, jadi kalau base pada gambar ni nampak orang muda ke nampak orang tua? Agaknya kalau kita orang tua ni nampak orang tua je kot. Okey, jadi sini actually kalau kita perhatikan betul-betul kita ada dua gambar. Satu kita boleh ni kan sebagai orang muda sebab yang ni rambut, yang ni mata, hidung, pipinya, dagunya dan lehernya lah. But dalam certain observation yang lain, maybe kita nampak orang tua. Yang ni tudung dia, yang ni mata orang tua, ni mulutnya, dagunya, saja je ni ni selingan sekejap. Jadi sebenarnya untuk fizik pun sama, kita perlu observe dengan betul, perhatikan betul-betul pada gambar tu baru kita boleh solve the problem. Okey, ni sekadar selingan ni pun. Okey, kita pergi kepada contoh soalan. Jadi contoh soalan ni ada beberapa tapi teacher nak pilih tak semualah, sebab nanti the next session kita akan tengok kepada soalan. Okey, kita akan bengkelkan lah. Mungkin kalau ada perjumpaan lagi tu kita bengkelkan dengan soalan. Yang ni just teacher share je dulu. Okey, kita tengok contoh untuk conceptualize paper 2. Okey, contoh soalan yang diberi ni ada dua gambar. Okey, gambar yang diberi ni dua gambar yang diberi adalah satu antara water droplet dengan feather. Okay, diagram 1 shows a feather. Okay, this one. And a water droplet, this one, falling from the same height. Ni adalah tajuk apa? Melibatkan dia free fall ataupun jatuh bebas. Okay, chapter 2, form 4. Okay, the mass of the feather and the water droplet is the same. And both are dropped simultaneously at the time T is 0. Maknanya dia jatuh serentak lah. Okay, ni gambar untuk kedua-dua objek. And then bila dia buat analisis, ini adalah graf keadaan dia jatuh, di mana pada mulanya
kita nampak garis yang sama bagi kedua-dua water droplet and also feather. And then sampai sini dia split. Satunya yang water droplet ni kita nampak dia ke atas and then dia constant, mendatar. Yang ni pun sama, mendatar juga akhirnya tapi dia punya lengkung dia rendah sikit and then feather dekat bawah. Okay, what is different here? Maknanya kalau kita nampak pada velocity untuk water droplet ni dia lebih tinggi tapi final dia adalah constant. Yang ni juga sama, constant tapi dengan value yang lebih rendah. Kita kena fikir kenapa benda ni jadi macam ni ya. Okay, the question. Okay, ni diagram 2 should be ya. Okay, daripada soalan tadi, dah bagi jawapan pun, sorry. Teacher rasa teacher nak share teruslah nanti sebab gambar tu susah you all nak sebab slide yang berasingan ya. Okey, jadi based pada gambar tadi kita perhatikan soalan yang pertamanya adalah name one force acting on the feather and the water droplet. Jadi untuk soalan pertama ni ini dikatakan sebagai soalan konstruk P, pengetahuan. Sebab tu teacher kata untuk number 6 ini maybe soalan number 5 because of the content daripada form 4. Dia bermula dengan 1 mark for pengetahuan ataupun knowledge. Okay. Jadi dia hanya tanya nama daya yang terlibat. Sangat mudah untuk kita jawab. 1 markah. Okay, nama daya yang terlibat sama ada kita bagi gravitational force, daya graviti ataupun air resistance. Because of kalau kita tengok dia dalam proses dia jatuh ni ada 2 daya yang bertindak. Satu because of weight dia berat atau weight, apa maksud weight berat adalah gravitational force. G gravitational force. Dan yang bertindak ke atas adalah resistance, air resistance. Jadi ada 2 daya. Kita boleh ambil salah satu sebab dia hanya tanya satu je. Dia hanya tanya one force. That means sama ada. Sebab tu dia buat double stroke di sini. Okay. Okay, untuk B, using diagram 1, compare. Ini yang dikatakan sebagai soalan yang kita panggil soalan konstruk mengkonsepsi. Dia bermula dengan compare and then buat relationship. Maybe compare tu beberapa, tak semestinya satu dia minta kita compare. Okay, kalau kat sini dia suruh kita compare surface area of the feather and the water droplet. Just 1 mark di sini. Jadi yang ni sangat mudah. Jawapannya ada pada gambar. Kita just tengok, okay, kita nak tengok dia punya surface area. Kalau kita tengok water droplet dia kecil. Whereas untuk feather besar. Jadi itulah jawapannya. Senang jawapannya adalah the surface area of the feather is bigger. Very simple. Kita tak payah nak kata is bigger than, ini tak payah. Just ada is bigger. Ini dah menunjukkan jawapan kita adalah berdasarkan konstruk perbandingan, comparison, iaitu mengkonsepsi lah. Okay. Then C pun sama, dia still minta kita compare. Compare the changes in velocity and the feather, velocity of the feather, and the water droplet. So yang ni kita akan tengok pada gambar tadi. Dia suruh kita compare velocity now. Kita kena perhatikan pada bentuk graf ni. Okay. Untuk yang peringkat awal, kedua-duanya adalah constant gradient. Yang ni you need understand about what? Tajuk 2 graf. Tajuk graf. Antara VT. Graf kita kan ada ST, VT and also AT. Ingat lagi lah yang form 4 dulu. Jadi yang ni constant and then yang ni dia dah mula ada pengurangan gradient. Gradient dia sudah gradient berkurang. And then sampailah yang ni gradientnya adalah 0. Okay. So kita kena ingat apa yang diwakili oleh gradient of VT graph. Yang ni revision sikit lah. Gradient of VT graph ialah V over T is acceleration. Change of V lah. Maknanya pecutan kita boleh kata yang pertama bila gradient constant maka acceleration is constant pada peringkat awal kedua-dua. Dan peringkat seterusnya untuk water droplet dia punya gradient decrease tapi
nilai yang lebih tinggi. Dia punya velocity dia, final V dia tinggi. Manakala untuk final V bagi feather dia lebih rendah. Jadi kita kena explain satu persatu untuk dapatkan 3 marks di sini. Kita tengok. Yang pertama, marks yang pertama kita nyatakan velocity increases with time. Itu umum untuk kedua-dua. Maknanya persamaan lah tu. Okey, yang kedua masih kita ambil dia punya persamaan juga. Both final velocity is constant. Okey, yang ni lah. Ini yang teacher maksudkan. Both ni final V dia di sini. Constant pada nilai yang lebih tinggi, but feather constant pada nilai yang lebih rendah. Tapi still constant sebab mendata ni. Okey, then kita nak 3 marks, kita boleh nyatakan final velocity of feather is less than final velocity of the water droplet. Okey, yang ni lah. Ni let's say final dia ni katakan sini nilai dia 10, yang ni maybe rendah lah, maybe 8. Ni just kata nilai mudah lah, teacher nak buat comparison je. Okey boleh Jadi kita kena make sure point yang kita bagi tu sesuai dengan peruntukan markah. Kalau dia kata sini 3 marks, maknanya kita kena perhatikan pada gambar tu, kena nyatakan lebih daripada 1 explanation. Okey. Itu yang comparison yang kedua. Okey, seterusnya relationship. Okey, soalan dia, using your answer in B and C, state the relationship between the surface area, relationship antara surface area and final velocity. Jadi kita rujuk lagi pada gambar, sebab tu kita teacher kena pergi balik dengan slide yang sama. Jadi contoh macam ni. Okey, dah ni dah. Okey, kalau kita perhati balik dengan kita nak compare surface area dengan apa? Dengan surface area dengan velocity. Okey, untuk water droplet, okey, this is water droplet. Final velocity dia tinggi, ni 10 water droplet. Manakala, ni surface area besar. Manakala, surface area dia kecil, final V dia tinggi. Surface area dia besar, feather, final velocity dia lebih rendah. Jadi kita nyatakan relationship-nya di situ, kita kata surface area increases, final velocity decreases. Okey, jawapan lain, bentuk jawapan lain yang kita boleh present, kita boleh kata surface area, kita boleh cakap sini, boleh tulis surface area inversely. Yes, inversely proportional pun boleh. Inversely proportional to the final velocity. Inversely ni maksudnya berkadar songsang lah. Okey, berkadar songsang. Jadi bila satu kuantiti bertambah, satu kuantiti yang kita bandingkan satu lagi tu adalah berkurang. Pun boleh walaupun dia tidak merujuk kepada formula. Okey, boleh Okey, itu untuk relationship. And then the last question, the feather and the water droplets are dropped in a vacuum. Ni soalan tambahan ni perlu kepada understanding. Sebab tu dia soalan number 5 and number 6 ni, dia punya construct dia PKA and plus conceptualize. Jadi sini perlukan kita faham bagaimana kalau kedua-dua feather and water droplet are dropped in a vacuum. That means dalam vacuum there is no air friction. Jadi dia suruh kita sketch a velocity against time graph to show the motion on both object. Okey, dalam situasi ni kita namakan dia sebagai jatuh bebas, free fall. Okey, what is mean by free fall ialah objek yang jatuh dalam medan graviti. Okey, kita boleh kata jatuh dengan pecutan graviti. Okey, pecutan graviti is constant, that is G is 9.8 meter per second square. But untuk student form 5 2020, your G actually dalam soalan dia still guna 10 meter per second square. Kalau yang form 4, ni nilai dia 9.81 ke? Teacher tak maknanya bukan 10.
Kalau yang KBS yang form 5 this year, dia still guna bunda, iaitu 10 meter per second square. Okey. Jadi graf yang ditunjukkan balik pada soalan tadi, disuruh kita sketch. Grafnya adalah just directly proportional. Kenapa directly proportional? Ni adalah constant gradient. Constant gradient represent constant acceleration. Sebab untuk graf VT graph ni, gradient represent acceleration. Maknanya constant acceleration di sini ialah dengan nilai gravitational acceleration, that is 10 meter per second square. Yang ni kita perlu faham lah. Kalau tak faham, susah juga nak dapat markah. Okey, jadi yang tu untuk soalan berbentuk mengkonsepsi ataupun conceptualizing skill. Okey, now kita proceed kepada essay. Tadi teacher tunjuk conceptualize for structure. Okey, untuk seterusnya untuk essay. Essay ni biasa di kat mana? Tadi saya dah tunjuk, okey, kita scroll balik yang ni. Untuk essay mengkonsepsi dia berada di number 9. Okay, this one. Number 9 dengan number 10. Okay, 5 marks. Dia duduk di essay section B sahaja. So kita akan tengok essay section B tadi. Okay, this one. Soalan dia ialah dia bagi diagram. Jadi because of slide ni kecil, teacher kena main slide, kena tunjuk slide and then balik pada soalan. Okay, kita baca soalan dulu. Diagram 2.1 shows two identical steel balls placed onto spring M and spring N. Jadi gambarannya, okay ni spring kecil lah. Spring M, which one spring M? Kejap Okay, ni gambar Spring M untuk yang ni. Ni M, saya besarkan. Okay, dah ada pun M dan N. Apa yang kita boleh perhatikan pada spring M dan N ialah thickness of the wire. Nampak yang ni wire dia halus. Wire dia ketebalan dia kurang lah. Yang ni tebal. Itu first observation kita lah. Okay. Dan dia perhatikan lagi explanation dulu. Okay, dia kata both springs are elastic and fixed to a horizontal surface. The springs are pushed down, jadi dia tekan dengan bola tadi until the length of the spring M and M are the same. Maknanya dia tekan bagi spring itu mampat pada pemanjangan yang sama. And then diagram 2.2 shows maximum heights reached by the balls when the hands are released. Jadi okay, yang terakhir dia assume that yang ni should be sama, material sama, diameter of the coil sama, and then original length juga sama. Jadi sekarang kita nak banding apa? Tengok. Jadi sini dia daripada penerangan dalam soalan juga kita nampak pada gambar. Di mana dia kata gambar ni, okay, teacher nak guna highlighter sini. Pada gambar ni kalau kita perhatikan, bola yang menekan spring M, bila dilepaskan bola dia naik setakat ni. Ni adalah steel ball. Bola keluli. Yang ni pun sama, keluli juga. Tapi untuk spring yang kedua, N yang lebih tebal, kita nampak dia naik lebih tinggi. The same ball, the same steel ball. Cuma berbezanya ialah hanya ketebalan saja. Untuk spring, same material, same original length, lain sama semua. Okay, so the question is, using diagram 2.1 and 2.2, okay, dua gambar ni, compare the thickness. Okay, yang ni teacher dah highlight, dah type dalam warna merah. Actually, untuk you all jawab, lebih senang kalau kita highlight. Yang pertama, kita gariskan, dia minta kita compare thickness. This is the first point. Pada kertas soalan tu minta kita gariskan supaya kita tak tertinggal point yang dia nak. Okay, yang pertama thickness, dia minta kita compare thickness of the spring. And then, dia minta kita compare maximum height reached by the ball. This is the second point. Jadi jawapan kita dalam point, bukan dalam table. Okay, dua. Sekarang ni kita
lagi relate the thickness. Ni relate. Relate ni kita kena nyatakan bila A bertambah, apa jadi pada B. Macam tu lah. Okay, relate thickness of the spring with wire with the maximum height. This is for third point of the ball to make a deduction regarding ni untuk kita nyatakan satu kesimpulan lah berdasarkan relationship. Masih sama jawapan, pattern jawapan kita masih merujuk kepada relationship lah. Antara apa? Thickness of the spring with the sorry, kenapa ni? Ni kan? Sekejap. Between thickness of the spring with dua kali di sini, with elastic potential energy of the spring. Saya rasa ada miss something di sini, sorry ya. Thickness, okay, tak apa, kita tengok jawapan based pada point yang kita dah tanda tadi. Okay, cadangan jawapan dia. Okay, yang pertama adalah kita compare thickness. Thickness tadi, sorry ya harap tak pening ya, sebab teacher kejap tengok gambar, kejap tengok model answer untuk kita refer balik. Okey, gambar tadi thickness, nampak yang ni lebih tebal, yang ni halus, thickness dia berbeza. Jadi jawapan dia sangat mudah, ada pada gambar, thickness of the spring wire M less than spring N. Jadi kalau kita tak nak tulis thickness ni pun okey, kita just kata ketebalan wire M kurang daripada N. Itu cukup. Betul M? Tengok balik. Yes, ataupun N lebih. N lebih daripada M pun boleh juga. Okey. Yang kedua, kita merujuk kepada poin yang kedua ialah maximum height reached by the ball untuk spring M kurang. Okey, tengok betul ke? Ni untuk M dia kurang height dia, untuk N lebih tinggi. Mudah je sebab kita base pada gambar. Okay, yang poin ketiga ialah kalau jawapan dia thickness of spring wire, the thicker, lagi tebal spring wire, lagi tinggi maximum height yang dicapai oleh bola. Itu relationship. Dan seterusnya kita nak the thicker the wire, the higher the stiffness of the spring. Ataupun stiffness ni boleh kita rujuk kepada spring constant lah, K tu. K tu merujuk kepada stiffness ni in Malay kita sebut kekerasan ya. Kekerasan spring. Okey. Dan yang terakhir ada yang dia minta potential energy ya, elastic potential energy. The thicker the spring wire, the greater the elastic potential energy. Maknanya lagi tebal, lagi besar elastic potential energy, itu yang menyebabkan bola boleh ditolak dengan ketinggian yang lebih tinggi. Okey, jadi yang ni sangat mudah. 5 markah make sure kita dapat full. Sebab yang ni kadang-kadang tak payah nak hafal ni. Tengok gambar boleh jawab. Cuma kena tahu cara. Okey. Sikit lagi. Kita buat ikut sempat lah. Kalau sehingga pukul 10 tu kita berhenti dulu, and then maybe next kita akan sambung lagi walaupun tak sempat habis sehingga decision making ya. Okey, yang ni still paper 2. Teacher rasa teacher nak pilih satu je contoh soalan untuk conceptualize. Jadi teacher nak proceed lagi yang ni. Kita ambil satu soalan, okey, construct seterusnya. Apa yang kita dah bincang, sekali lagi teacher nak ulang. Yang pertama, K, knowledge, U, understanding, KUA, application. Yang ketiga, and then kita dah bincang conceptualize. Yang keempat, sekarang kita dah yang kelima, construct yang kelima, that is problem solving. Okay, untuk problem solving yang pertama kita kena distinguish the problem and then analyze, kemudian determine the method of problem solving and suggest the method of solving. Okay, itu kaedah lah. Tengok contoh jawapan. Contoh soalan, sorry. Okay, kita ambil satu soalan structured dulu. Okay, structured question.
Diagram 4 shows a sailboat. Dia bagi gambar kapal layar. Using the knowledge of motion, jadi kita akan base kepada knowledge kita berkaitan dengan gerakan, daya dan properties of materials. Explain how you would modify. Sebab tu kita jawab tadi, untuk problem solving ni dia more kepada kita kena modify sesuatu, okey? Ataupun kita panggil soalan berbentuk modification. Jadi kita kena modify the sailboat so that it can travel faster. Okey. Teacher nak highlight di sini, bila ada perkataan travel faster. Apa tujuan kita modify? Untuk sailboat ni bergerak dengan lebih laju. Jadi perkataan travel faster cannot be jawapan dia. Tak boleh jadi ayat untuk jawapan. Kita tak boleh dah kata kenapa kita nak macam ni, because of kita nak bagi dia travel faster. Salah. Itu bukan jawapan lah. Jadi perhatikan apa yang ada dalam soalan tidak boleh diulang sebagai jawapan. Okey. Jadi kat sini ni struktur struktur ke essay ni, paper 2 structure. Okey, structure. Soalan yang ni dah dia dah lagi. Okay, your answer should include on following aspect. Jadi dia dah nyatakan aspek apa yang dia minta kita nyatakan. The first ialah shape of the board. Okay, board tu kita nak shape yang macam mana? Okay, jawapan kita adalah aerodynamic ataupun streamline. Sebenarnya untuk shape ni, aerodynamic ni kita boleh apply pada apa-apa alat yang kita nak bagi dia bergerak dengan laju. Tapi jawapan dia, explanation jangan bagi because of kita nak bagi dia travel faster. Yang ni tak boleh because of ayat ni dah ada dalam soalan. Kenapa nak aerodynamic? Sebab nak bagi dia laju. Salah. Jadi kita explain untuk aerodynamic because of dia can reduce water resistance. Sebab ini dalam laut makna melibatkan air lah. Ataupun kalau kereta ataupun lori dan sebagainya, kita boleh kata reduce air resistance. Okay. Yang kedua ialah property of the board. Okay, property of the board kita cadangkan low density material. Kenapa kita nak low density material? Because of dia lighter. Ataupun kita kata bila dia lighter dia easy to float sebab kita tak nak bagi dia tenggelam. Okay, lighter boleh. Stroke ni mana-mana satulah. Okay, itu explanationnya. Dan yang ketiga ialah type material used for the sail. Jadi type dia actually-nya dia banyak pilihan. Yang ni terbuka. Kalau kita nak jawab waterproof sahaja, tak perlulah strong material. Ataupun nak jawab strong material, tak payah nyatakan waterproof. Dan dia punya jawapan sebaik-baiknya adalah based on apa yang untuk explanation dia based on material yang kita letak lah. Contoh kalau kita kata kenapa kita cadang waterproof? Because of do not absorb water. Kenapa kita cadangkan strong material? Because of dia not easily tear off, tidak mudah koyak. Itu untuk sail lah. Jadi itu contoh soalan melibatkan modification for section A, structured section A . Okey, kita tengok satu soalan. Teacher bagi soalan simple-simple bukan yang ni lah untuk peringkat awal ni lama dah tinggal ni takut terkejut juga suruh kita modify kapal terbang ke, actually benda lebih kurang je . Okey, now kita tengok essay untuk problem solving essay. Diagram below shows a saloon car. Okey, katakan kita nak modify sebuah kereta sedan. Ahmad wants to modify the car to be a safety racing car. Okay, state the modification to be done by Ahmad and give a suitable physics concept for every of the aspect below. Actually, yang ni pattern soalan yang agak lama lah. Nanti teacher akan share lagi bentuk soalan terkini. Kalau bentuk soalan terkini biasanya dia tak bagi 1, 2, 3, 4, 5. Because of 5 aspek yang diberi dengan 5 explanation. Okay, dengan 5 explanation actually dia memberi 10 markah.
Tetapi untuk yang pattern terkini, biasanya aspek ni dia tak bagi 5. Dia maybe bagi 2 ataupun 3. Jadi setiap aspek tu kita kena pecah-pecahkan. Bagi dapat 5 point. 5 point untuk aspek dengan 5 explanation plus dia akan jadi 10 marks. Okey, tak apa. Yang ni kita bagi mudah dulu. Ini cadangan jawapan. Teacher tak suggest you jawab soalan jawapan macam ni. Tapi kita nak minta pelajar buat dalam bentuk kolom ataupun table. Sebab dalam bentuk table ni lebih mudah untuk pemeriksa tengok jawapan kita straight to the point. Okey, ni contoh. Jadi kita tengok yang aspek ni. Untuk style jawapan macam ni, kita kena nyatakan aspek apa yang kita nak terangkan di sini. Contohnya aspek yang pertama ialah safety. Kita kena nyatakan, tuliskan safety-nya adalah dalam kita kata kita nak the front shape is long. Kenapa nak long? Front shape ni panjang sebab kita nak in case berlakunya accident, dia boleh memanjangkan masa time of impact ataupun masa pelanggaran tu diambil masa lama. Atau kita boleh kata kalau masa lama, kita boleh juga nyatakan daya impulsnya adalah kurang. Impulsive force is reduced. Mana-mana satu, okey? Jadi yang double stroke ni, teacher bagi cadangan je. You boleh ambil satu jawapan saja. Jadi teacher bagi satu je, terang tak satu je kat sini. Okey, untuk poin kedua, shape. Sekali lagi kalau kita tengok, the first tadi ialah shape untuk sailboat kan? Sekarang ni, shape untuk kereta still sama, aerodynamic. Boleh bagi benda yang sama. Sebab tu teacher cakap tadi pattern soalan jawapan tu biasanya kita boleh apply pada banyak benda lah. Okay, aerodynamic to reduce air resistance. Sailboat tadi to reduce water resistance. Air resistance pun boleh sebab dia sebahagian dalam air, sebahagian di udara. Kalau kita nak bagi jawapan lain pun boleh. The frame of the car is hard and stiff. Kenapa? Hard to bend. Maknanya satu je lah. Okay, untuk power of the engine should be high power. Reasonnya adalah produce high acceleration ataupun bigger forward force pun boleh. Stability, bagaimana kita nak bagi kereta tu stable, kita boleh cadangkan wide tire ataupun lower the car's body ataupun fix spoiler to the car. Mana-mana satu. The reason, lower the center of gravity kalau ambil yang lower car's body lah. Wide tire to better grip ataupun increase resistance, friction supaya bila kita brake, kereta tu mudah nak berhenti. Okay, untuk mass, kita perlukan low density material. Tapi low kena nak lebih ni lagi jawapan kita nak stiff and strong. Low density but stiff and strong. The reason is maximum acceleration or maximum speed. Ini hanya cadangan jawapan. Jawapan dia untuk soalan yang macam ni dia agak terbuka. Banyak sangat pilihan jawapan yang boleh diberi. Dan jawapan ni dia tidak bergantung kepada aspek. Maksudnya kalau aspek kita salah, explanation kita betul, maknanya boleh diberilah markah untuk explanation, boleh diberi walaupun aspeknya adalah salah. Okay, itu cara marking. Okay, so saya rasa ada satu bahagian je lagi iaitu decision making. Jadi kalau ikutkan tu kita dah sampai ke penghujung lah. Jadi teacher rasa mungkin satu konstruk lagi ni agak panjang sebab teacher nak terangkan decision making for section A and also section C, iaitu essay section C yang 10 marks. Jadi teacher rasa kita berhenti dululah setakat yang sempat kita discuss. Maybe kita boleh continue lagi dalam siri yang ketiga lah. Sebab bila malam-malam ni tengok teacher je bercakap dah left kelas pula kan. Okay. So teacher rasa setakat tu dulu untuk teacher share malam ni.
apa yang baik itu adalah daripada Allah dan sebarang kelemahan daripada teacher. Jadi teacher serah balik kepada Cikgu Azizah selaku moderator ya. Okey. Hello Cikgu Azizah. Hello.